Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya iaitu Khairul Nur Najwa binti Anamullah, 23 DKM 19F1081. Seterusnya ialah Muhammad Haikal bin Muhammad Ikmal Isyam, 23 DKM 19F1086. Dan yang terakhir ialah Nur Sabrina Husna binti Muhammad Firdaus, 23 DKM 19F1094. Kehilangan pekerjaan sewaktu pandemik menjadi titik tolak bekas guru muzik di sekolah muzik swasta di Singapura untuk menjadi sukarelawan di bawah MyVac. Mengakui tiada pulangan lumayan seperti menjadi guru muzik selama 2 tahun di Singapura, tetapi Muhammad Rashid Rustam puas kerana dapat membantu orang ramai untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Anak jati Johor dari Kampung Melayu Majidi ini sudah lebih sebulan mencurah tenaga sebagai sukarelawan MyVac di Pusat Pemberian Vaksin PPV Mid Valley Mega Mall. Sebelum ni saya bekerja sebagai seorang guru muzik di Singapura. Jadi sekarang ni dah 2 tahun dah saya tidak bekerja lah daripada Singapura sebab saya sebelum ni daily commute, hari-hari bergerak secara harian. Jadi sekarang ni sementara menunggu ada masa lapang di rumah, saya memenuhi masa lapang saya dengan menjadi sukarelawan MyVac. Dengan sukarelawan MyVac ni saya officially baru sebulan setengah lah. Dah nak masuk ke 2 bulan. Pada saya lebih utamakan tanggungjawab sosial lah kepada masyarakat Malaysia dan negara kita lah. Jadi saya utamakan untuk membantu masyarakat negara kita. Menjadi sukarelawan ni adalah seperti kita tahu, kita membantu masyarakat untuk mendapatkan akses vaksin. Jadi di situ kepuasan dia datang kepada diri saya. Kiranya saya dapat membantu mereka untuk mendapatkan akses vaksin tu. Siapa sangka seluruh dunia akan mengalami gelombang krisis pandemik yang akan mengubah kehidupan seluruh masyarakat bermula pada tahun 2020. Dalam usaha untuk mengurangkan tersebarnya wabak COVID-19 ini, banyak negara telah mengenakan penutupan sempadan dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kepada penduduknya. Keberkesanan langkah-langkah pengurangan ini sangat bergantung kepada kerjasama dan kepatuhan semua anggota masyarakat dan rakyat seperti kita. Persoalannya kini, adakah semua atau segelintir sahaja anggota masyarakat dan rakyat seperti kita akan sentiasa memberi kerjasama dan patuh dengan SOP-SOP yang telah ditetapkan kerajaan dalam memicu penurunan kes COVID-19 di Malaysia? Ini secara tidak langsung dapat mengurangkan individu yang terjejas seperti kekurangan makanan dan hilang pekerjaan. MyVac Malaysia Vaccine Support Volunteer merupakan satu inisiatif yang ditubuhkan hasil kerjasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Kementerian Belia dan Sukan (KBS), Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (MRCS) untuk membantu dalam pelancaran program imunisasi kerajaan dengan menempatkan individu yang bersedia berkhidmat dalam pasukan vaksinasi. Program mobilisasi sukarelawan ini akan menjadi instrumen yang amat penting dalam kempen vaksinasi Malaysia bagi mencapai herd immunity. Di samping itu, My Sukarela ditubuhkan untuk menyokong pelaksanaan MyVac dengan berkesan. Semua orang dialu-alukan untuk menjadi sebahagian dalam komuniti MyVac. Amanah bangsa, junjung selamanya. Pada tahun 2019, dunia dikejutkan dengan COVID-19. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. We will be standing up Christmas Island as a quarantine area. Foreign nationals coming from China are now banned from entering the country.
Dunia kini tidaklah seperti mana yang pernah kita lihat, seperti mana yang pernah kita kenal. Your country is going through a huge political crisis. You have a new leader, and several states have new governments. To add to this, not only is your country facing political crisis, but also economical, health, and defense. And then, the worst thing that could ever happen happens. The coronavirus hits Malaysia. Malaysia was in some serious trouble. But don't you ever underestimate the power of Malaysians. Negara kita banyak dibantu oleh para sukarelawan yang memberi impak yang besar kepada frontliner, masyarakat serta negara. Para sukarelawan turut membantu tanpa menghiraukan risiko yang dihadapi tanpa mengenal usia, bangsa dan agama demi keselamatan negara. Tidak mengharapkan balasan dan mahu membantu sistem kesihatan negara. Ini niat sukarelawan Pusat Pemberian Vaksin PPV Kuala Lumpur Convention Centre KLCC. Wartawan Nuhela Razali berkesempatan bertemu sukarelawan yang bertindak sebagai pemudasyara urusan penyampaian vaksin. Sebenarnya takut juga kan sebab kita dengar macam-macam risiko kan, tapi kita nak membantu negara dalam keadaan ni sekarang ni kan. Tawakalnya. Sukarelawan membantu petugas barisan hadapan dalam urusan penyampaian vaksin kepada penerima. Tanah Lecumi merupakan sukarelawan tertua di sini. Usia 59 tahun bukan penghalang untuknya membantu. Pengalaman bekerja di peringkat pengurusan sebuah kondominium di ibu negara secara tidak langsung membantunya berdepan kerenah orang ramai. Pasal tak fair kalau hanya Kementerian Kesihatan saja buat kerjakan. Kita pun perlu tolong. Selain daripada meringankan beban para frontliner dalam krisis semasa pandemik ini, sukarelawan dapat berperanan menenangkan serta menolong orang lain mengatasi perasaan inersia dan ketidakberdayaan akibat terkurung kerana kuarantin ataupun sekatan pergerakan. Skop sukarelawan ketika pandemik ini sangat luas. Kita boleh memilih untuk berada di barisan hadapan, contohnya bertugas di lokasi yang berhubung secara langsung dengan pesakit COVID-19 seperti di Pusat Penilaian COVID, CSC ataupun di pusat kuarantin. Kita juga boleh memilih untuk berada di barisan pertengahan iaitu lokasi dianggap kurang risiko jangkitan seperti kerja agihan makanan kepada keluarga mangsa ataupun petugas di pusat pemberian vaksin. Sememangnya menjadi sukarelawan ketika pandemik mempunyai risiko yang sangat tinggi, khasnya risiko dijangkiti wabak ini. Namun pihak kerajaan melalui KKM telah menyediakan panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ketat yang harus dipatuhi bagi mengelakkan jangkitan daripada berlaku. SOP ini dirangka teliti untuk melindungi para petugas maupun sukarelawan daripada dijangkiti wabak berbahaya ini. Bertindak sebagai sukarelawan ini mampu membangkitkan perasaan kasih sayang sesama manusia. Perasaan kasih sayang ini bukan sahaja untuk dipupuk dalam kalangan ahli keluarga terdekat sahaja, tetapi perlu melangkaui sepadan keluarga, barulah sebuah masyarakat yang harmoni dapat dibentuk. Negara sedang dilanda bencana kesihatan yang sangat dahsyat. Ribuan penduduk yang sedang terhimpit dengan pelbagai kesulitan, maka bertindaklah sebagai sukarelawan sebagai tanda kebersamaan dan solidariti kita kepada golongan yang terkesan ini. Sebab kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Terima kasih. Program Food Bank Malaysia yang bermatlamat meringankan kos sara hidup rakyat khususnya pada golongan isi rumah yang berpendapatan 40% terendah iaitu MP40 dan penuntut institusi pengajian tinggi awam sudah memanfaatkan 85,489 penerima daripada Ogos tahun lalu sehinggalah Mac 2020. Hilang pekerjaan, wang pula tidak cukup untuk menampung keperluan seharian. Lebih menyedihkan ada yang terpaksa ikat perut kerana barang keperluan dapur berkurangan. Justru inisiatif Mini Food Bank secara tidak langsung meringankan kos sara hidup dan kini tiada lagi yang berlapar. Ikuti laporan kedua disediakan wartawan Nur Fazilah Muhammad Sahir. Bagi ibu kepada 3 anak ini, dia sebab memikirkan nasibnya dan anak-anak. Kehilangan pekerjaan, sumber kewangan semakin menyusut. Anak-anak di rumah pula sedang berlapar. Anak akak 3 orang, so memang perlukan sangat makanan lah. Kan anak-anak masih kecil, diorang sekejap lapar. So beras pun dah habis. Jadi kebetulan ada dapat WhatsApp ni, tu yang akak cuba minta bantuan tu. Bersyukur sangatlah.
itulah dapat bagi anak-anak makan lah kan. Demi sesuap nasi, ada yang terpaksa membuat kerja sambilan dan meminjam wang daripada rakan. Saya kerja bahagian pelancongan. Terpaksa buat kerja sambilan-sambilan semualah. Tapi pendapatan tu memang agak terjejas lah. So barang keperluan untuk siapa? Untuk anak bini lah, untuk anak semua. So anak ada berapa? Anak ada 5 orang. Ada 5 orang. Pendapatan orang rumah pun tu agak terjejas juga. Bisnes pun tak jalan seperti biasa lah. Ada juga insan yang tampil membantu mengagihkan barangan keperluan kepada golongan memerlukan terutamanya dalam tempoh PKP ketika ini. Dengan pelaksanaan program food bank di seluruh negara ini juga akan mengawal segala pembaziran makanan dan secara tidak langsung dapat menyedarkan lagi rakyat Malaysia bahawa masih ada golongan yang lebih memerlukan bantuan dari segi makanan, barangan keperluan harian serta barangan dapur akibat tekanan ekonomi semasa. Selain itu, impak daripada food bank ini juga ialah dapat mencerminkan keperhatian kerajaan terhadap golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana dalam mengharungi keadaan ekonomi negara yang tidak stabil. Selain itu juga, usaha kerajaan dalam melaksanakan food bank di seluruh Malaysia merupakan salah satu usaha yang terpuji kerana dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, mereka masih lagi mengutamakan kebajikan rakyat agar tidak terus dibebani dengan kenaikan kos sara hidup yang semakin hari semakin meningkat.